Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Dan kelimanya rokok. Rokok ni apa arti rokok? Akan satu turun di bawah. Rokok di dalam bahasa Arab memberi arti inhina. Artinya bokok dan tunduk. Itu rokok. Dan rokok semaya pada istilah ialah huwa ta'ta'atur ra'si ay khafduhu. Panjang sangat hak Arab tu mek Jawi. Maksudnya rokok itu ialah tunduk kepala tetapi serta bokok pada belakang. Tunduk kepala saja tak belakang, bokok tak boleh. Di atas kelakuan tertentu di dalam semaya. Dan iaitulah bahawa bokok seorang musalli dengan sekira mencapai dua tapak tangan akan dua lutut serta pertengahan kejadian dan selamat dua tangan dan dua lutut. Demikian itu kamar dia berdiri padanya bacaan. Jadi kalau tidak sebut takrif rokok tu kita kerti belakang dah. Rokok tu panggil rokok. Rokok dalam semaya telah ijma' para umat ulama' di atas bahawa rokok itu ialah satu rukun daripada rukun semaya. Ini tidak ada khilaf. Semua mengatakan rukun. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rokoklah serta sujudlah. Makna mengerjakan semaya lah. Dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkan Allah. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kau berjaya dunia dan akhirat. Itu di antara dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada hadisnya panjang lebar sangat. Kita ambil terjemahan dia. Dan kerana hadis riwayat Abi Hurairah yang maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ini hadis apa ni? Hadis musi'us salatah Rafi' bin Khallad. Hadis yang kita sebut tadi. Maka masuk seorang lelaki ke dalam masjid lalu ia bersembahyang. Maka memberi salam ia ke atas Nabi. Beliau menjawab salamnya sambil ia bersabda, kembali olehmu maka semaya olehmu. Maka sungguhnya aku belum lagi sembahyang. Maka kembali ia bersembahyang seperti mana ia semaya dululah. Kemudian datang ia lalu beri salam ke atas Nabi sambil bersabda, kembali olehmu maka semayalah olehmu, kerana sesungguhnya aku belum lagi sembahyang. 3 kali kata. Maka berkata rajul tadi, demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenar, tidak aku pandai akan yang lainnya. Aku tak kerti dah Rasulullah ajar 3 kali semaya tak kenal, itulah ajar. Maka ajar olehmu akan daku. Maka sabdanya Nabi, apabila engkau menghendaki sembahyang, maka bertakbirkanlah. Kemudian bacakanlah barang yang mudah tak akan membaca daripada Quran. Kemudian rokoklah kamu sehingga bertamakninah hal keadaan engkau tu rokok. Kemudian rokoklah, kemudian angkatlah olehmu sehingga iktidal engkau hal keadaan engkau tu berdiri. Kemudian sujud olehmu sehingga bertamakninah hal keadaan engkau tu sujud. Kemudian angkatlah dari sujud sehingga bertamakninah hal keadaan duduk. Dan hendak perbuat demikian pada semaya engkau semua. Ini cara semaya yang diajak oleh Nabi kepada sahabat. Tempat kita nak dirokok tu ya, semarka' semarka' hatta tatma'inna raki'an. Sebab kita dah bahas masalah bak rokok-rokok.
Cuma hadis tu panjang yang kita sebut tu. Kita pergi kepada mata. Rokok tu terkena makninah padanya. Maka sekurang-kurangnya suka rokok. Bawa ia tunduk sekira-kira mencapai tu nak ia sekali lagi dah. Mencapai 2 tapak tangan orang yang pertengahan kejadian akan 2 lutut. Maksudnya kalau kita tunduk tu tangan kita tu siapa ada lutut. Tangan jangan panjang lah, tangan sederhana. Bagi kita situ. Agak-agak kata kalau kita hulur tangan siapa ada kepala lutut. Tak apa lah tu. Agak satu tu di bawah. Yakni dengan tamak ninoh yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Masa kita akak dengan tunduk tu ada tamak ninoh situ. Dan tamak ninoh di dalam rokok itu. Maka mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i dan jumhur ulama adalah wajib. Tamak ninoh tu wajib tu. Iaitu dengan qada tasbih, iaitu tamak ninoh tu dengan qada tasbih subhanallah. Sekejap ya kalau kita kira apa. Tidak sah semaya dengan tidak tamak ninah. Dan antara dalilnya, setengah pada dalil bagi jumhur atas wajib tamak ninah tu, hadis yang lalu sebutlah, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Lepas tu hadis satu lagi, Nabi kata aswa'un nasi syariqatan alladhi yasriku min salatih. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatih? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Sejahat-jahat manusia dan sebuah mencuri itu ialah orang yang mencuri daripada semaya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, dan betapa mencuri? Yakni apakah maksud yang dengan kata mencuri dari semaya ni? Beliau bersabda, orang yang tak sempurna rakaat dan sujud itu curi semaya. Mana tak sempurna dengan mana tidak bertamak ninah dalam rakaat dan sujud. Pada tak sah. Lepas tu 2-3 hadis lagi tu. Silakan baca sendiri. Dan jangan dikosak dengan rokok akan yang lainnya mata. Masa kita rokok jadi kosak nak cari benda, kosak nak tengok bagai, tak boleh. Kena kosak rokok. Kita semaya tak pondok latar buluh. Latar kayu. Masa berdiri nampak dah hijau-hijau. Tapi tak juga. Turun rokok pak tu niat ke apa? Nak bergerak. Ketah 20 ke ketah 50. Tak boleh. Pasal kosak nak tengok benda wah latar pondok. Tak boleh tu. Dah kalau nak tengok tu Tegal tu ngikut tangga lah mudah. Gaduh semaya. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tak kalah sampai ia kepada hak rokok. Maka dia jadikan rokoknya tu, sah tak? Tidak memadai. Dia nak sujud tilawah macam semaya subuh hari Jumaat lah. Wahum la yastakbirun. Turun nak sujud bahasa apa rokok apa. Subhanallahil azim bihamdih. Tak jadi dah mamu apa bawah berat dah. Timi rokok mamu apa bawah berat dah. Maka tak sah. Tak sah tu, tak memadai. Dan wajib ia kembali kepada qiyam, bangun semula, maka turun kepada rokok, kena rokok semula. Mai tak atas. Pendek katanya kena kosak lah, kena kosak. Dan sunat dibaca di dalam rokok subhana rabbiyal azim. Patuh awal dengan hadis sahih. Wa bihamdih tu ada sebut dalam sunat Abu Daud. Pada kutubus sittah tak ada wa bihamdih. Ada tertulis dalam sunat Abu Daud maka itu ada khilaf di antara ulama. Tapi dalam mazhab kita ni disunatkan tambah wa bihamdih tu. Dan sekurang-kurang kamal 3 kali. Turun bawah. Para fuqaha berittifaq di atas bahawa isyaratkan tasbih dalam rokok mengikut pendapat dalam mazhab kita fuqaha Syafi'i. Disunat tasbih dalam rokok. Asal sunat itu dengan 1 kali tasbih. Tak apa dah. Dan sekurang-kurang subhanallah. Apa paling kurang tapi kita duduk baca dah. Ataupun subhana rabbi.
Dan adnal kamal itu yang paling kurang hak sempurna. Sempurna juga dah tapi adna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan bagi akmal itu darjat. Dan maka kamal dia pada 3 kali itu 5. Maknanya 3 kali itu hak akmal lah. Kamal dia pada 3 kali itu 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Dan ialah 11 tu akmal. Tapi kena kira molek akmal hak 11 ni selain daripada ta'imeh. Kena kait gitu. Sebab ada sebut dalam kitab Bughatul Mustasyidin ni. Ada petua yang mengatakan hari nasbah ta'imeh itu baca lebih daripada 3. Jadi ta'imeh subhanallahil a'la ka bihamdihi ka subhanal azim ka lebih daripada 3 tu, maka ada ulama mengatakan hari. Malaikatnya makmum tu radu bit tatwil. Kalau makmum redha belaka tak apa nak baca panjang. Hak kata boleh baca 11 9 apa ni nisbah kita semaya seorang diri ataupun tu imam yang diredha oleh makmum, tak apa nak baca tu. Kalau tidak tak boleh baca. Dan tidak melebihi imam itu atas 3 kali, yakni dimakruhkan baginya demikian itu. Tetapi sebutlah kitab Bughyah Murtasyidin mengatakan ada kata hari. Ada lebih 3 kali. Kerana meringankan atas makmum. Sebab makmum macam boleh ni nak bercepat. Dah 5 kali tu lama berdoa pula. Jadi sunat bagi munfarid dan imam bagi kaum yang redha dengan memanja dengan ditambah ditambah boleh lagi. Tapi syarat tu munfarid, imam dan makmum redha. Dua. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Hatu sunat kita tambahlah. Kemudian dalil yang menunjukkan atas di syarat tasbih itu di antaranya hadis Uqbah bin Amir bawah tu. Di antaranya hadis tu panjang sangat, kita ambil satu hadis cukup. 2-3 hadis yang kita sebut di sini. Itulah hadisnya lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah hingga akhir hadis tu panjang. Yang maksudnya tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim surah Waqiah. Sabdanya Nabi bagi kami hendak kamu jadikannya di dalam rokok kamu. Itu sasilah liasah. Maka tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la pula, sabdanya Nabi kamu jadikan di dalam sujud kamu. Maka adalah Rasulullah apabila rokok beliau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hak sabit wa bihamdih ni sunat Abu Daud ni. 3 kali. Dan apabila sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud hadis ni. Hak tambah bihamdih. Ada pun riwayat hak lain sekadar kata tak ada bihamdih. Jadi kita bacalah. Bahkan hadis ni kalau mengikut asal tak silaplah sahih sifatus salatin nabi bagi Albani lah. Dia 2 tu kita ada. Nah hak asasakah satu. Sifatus salatin Nabi tu Albani. Dalam kitab tu Albani tu dia mengatakan hadis tu sahih. Hak tambah bihamdih ya. Jadi kuat. Albani tu habilah. Tapi wa bihamdih tu mengatakan sahih juga Albani. Jadi boleh kita bacalah, tak apa. Lepas tu dalil yang kedua, yang ketiga tu baca sendiri. Dan keenam i'tidal. Dengan tamak ninah padanya, maka i'tidal tu kembali kepada barang yang ada ia dulu pada rokok, yang ada ia seorang belum rokok, mana berdiri semula lah tidak. Dan jangan dikosak dengan dia dengan i'tidal tu akan yang lain. Kalau kita i'tidal kosak kerana terkejut satu benda, tak boleh tu. Kosak i'tidal, tak boleh kosak lain. Akan satu turun di bawah mengikut pendapat jumhur ulama. Jadi termasuknya fuqaha kita Syafi'i bahawa mengangkat pada rokok dan i'tidal kama dia pada rokok di dalam keadaan berdiri serta pula tamak ninah itu ialah rukun dalam semaya. Makna kalau kita tak buat tak sah semaya. I'tidal itu ialah mata sebut dah tu, semua kita bagi bawah pula. Bahawa kembali kepada kelakuan yang dulu. Tidak. Sebelum pada rokok. Sama ada seorang itu berdiri ataupun duduk. Tak kira.
Kita duduk kah, kita kembali duduk. Kalau kita berdiri, kembali berdiri. Atau membuat apa yang ia kuasa jika ia lemah. Tidur, dah lemah kah? Dan sujudnya, tapak i'tidal itu tidak sah semaya. Kerana tinggal je satu rukun pada rukun semaya. Lepas tu dalil bawah tu, dalil dia wajib i'tidal. Ambil satu hadis lah. Ada Aisyah berkata ya, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Adalah Rasulullah, kana Rasulullah. Aisyah kata adalah Rasulullah tu apabila mengangkat kepala daripada rukuk, beliau tidak sujud sehingga berdiri betul. Maknanya i'tidal dulu baru sujud. Ada Sahih Muslim, ada yang kedua tu silakan baca. Dan jikalau diangkat kepalanya naik ke atas, dan jikalau diangkatkan kepalanya daripada rokok sebab terkejut daripada suatu, kita tengah duk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ulas tenduk tu baik gah lagu tu, Allah bangun lalu, terkejut kaulah, tidak memadai i'tidal, tak sah. Maknanya kena turun rokok semula. Maka hendak ia kembali kepada rokok dan diangkatkan kepalanya bagi i'tidal. Bukan kita tambah rokok tak. Dia kena tunggu duduk semula. Tu pasal kita nak i'tidal semula. Dan kalau terkejut satu benda, dia tak bilih tu, tak bilih. Dan sunat bahawa berkata ia seorang semayalah. Musalli tu ketika angkat kepala daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Tengah-tengah duk naik. Sami Allahu liman hamidah. Berbetul kepala. Rabbana lakal hamdu. Tengah-tengah duk naik tu sami'ah. Ketika. Bukan setelah angkat. Ibarat dia tu dah. Jaga jawi pun ibarat dia kena halus sikit. Maka apabila i'tidal, turah berkata ya Rabbana lakal hamdu. Itu atas kita lah nak tambah walakal hamdu, kalakal hamdu ke sebab dia waris dengan hadis tu. Kita tengok bawah sikit. Hukum tasmi' sami Allahu liman hamidah dan tahmid Rabbana lakal hamdu itu mengikut pandangan ulama kita Syafi'i dan jumhur fuqaha bahawa tasmi' itu disunatkan dia ketika mengangkat dari rokok dan disunat tahmid ketika berdiri betul. Ulama kita Syafi'i berpendapat lagi bahawa tasmi' dan tahmid itu sunat bagi sekalian. Siapa ni? Ma'mum, munfarid, sunat belaka. Tasmi' mereka musarahkan dengan bahawa afdal sirah itu ialah Rabbana lakal hamd. Karena warisnya sunnah hadis Nabi dengan dia. Kata Syarbini, Khatib Syarbini. Tetapi kata Imam Syafi'i dalam kitab Rabbana walakal hamdu itu terlebih kasih kepada aku. Mana terlebih suka lah. Syafi'i kata kalau kata walakal hamdu aku suka tu. Artinya kerana bahasanya menghimpun ia akan dua makna. Doa dan i'tiraf. Artinya ai Rabbana istajib lana. Itu makna dia. I'tiraf itu makna mengaku. I'tirafa. Mana Rabbana walakal hamdu ni makna dia. Ai Rabbana istajib lana, ya Rabbana hai Tuhanku, hai Tuhan kami, terimalah doa bagi kami. Walakal hamdu itu sebagai i'tiraf dan bagi kau ya Allah tu puji. Ala hidayatika iyana, kerana engkau hidayahkan kami ni. Itu makna dia. Makna dia. Kerana hadis riwayat Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu bila ta'im. Tengok mana dia tadi ya. Rabbana lakal hamd. Bahawa Nabi bersabda apabila berkata imam sami Allahu liman hamidah maka katalah kamu tu makmum Rabbana lakal hamdu. Itu di antara dalil yang tasmi' dan juga tahmid. Lepas tu ada hadis bawah lagi dia suruh tambah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi. Baca sikit tu. Dan ketujuhnya sujud dua kali. Lakah. Di sana tu acai. Dan dibaca kunut pada i'tidal rakaat yang akhir pada subuh. Bab kunut ni kita tak sapa pembahasan lagi, akan sapa bab sunat amaah insya-Allah situ. Dan pada witir nisfu yang kedua daripada nisfu daripada bulan Ramadan.
Maknanya witir nisfu yang kedua ni, hari yang ke-15 malam yang ke-16. Bukan hari 14 malam 15. Nisfu yang kedua. Nisfu yang kedua di situ. Sebab tu nisfu yang pertama tu dia tak sunat baca ni. Sepengah puasa nisfu lah. Puasa 15 sampai apa hukum? Boleh tak ada apa sunat puasa. Yang kata hari puasa nisfu yang kedua hari 16. Bagi mereka yang tidak ada adab dan tak pernah puasa sebelum pada tu. Kita kata akan siapa ada lebat puasa lah. Esok kita mula kitab puasa insya-Allah. Malam ni kita selesai kitab ni dulu. Ketujuh sujud 2 kali. Pada tiap-tiap rakaat. Dengan tamak ninah padanya. Satu, setengah daripada rukun semaya itu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Dan rukun ini telah ijma' fuqaha atas fardunya sujud dalam semaya. Ini tak ada khilaf ni, ijma' ni. Ia juga satu rukun daripada arkanus salah dengan nas kitab dan sunnah Nabi dan ijma' ulama. Maka di antara dalilnya kita ambil satu ayat Quran yang kita sebut dulu mari dah. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Ayat ni juga sebagai dalil bab rakaat nah. Rujuk al-faham lagi dah. Apa tu hadis musii'u salatah summasjud hatta tatma'inna sajidan. Supaya disebut faham lagi dah. Kita pergi kepada materi sana. Dan jika sujud ia atas waktu yang ditanggungkan dia. Apa maksud ditanggung? Sewaktu yang kita bawa, yang kita pikul, yang berhubung dengan kita. Tu ditanggung. Seperti pucuk serban. Pucuk serban masa kita sujud jatuh ke dahi kita. Pak panjang-panjang. Yang tidak bergerak dengan geraknya sekalipun. Dan jika sujud atas waktu yang ditanggungkan dia seperti pucuk serban. Pucuk serban mana? Yang tidak bergerak. Yang pucuk serban dengan geraknya gerak seorang sekalipun. Apa makna? Sah. Sah tu. Hukum kita sujud atas ekor serban, dia tafsir. Kalau ekor serban tu panjang, maknanya kalau kita bergerak naik rakaat sujud, ekor serban tak akan bergerak. Maka sujud tak tu sah sembahyang. Kalau ekor serban apa kita nak pakai pendek, sedekah, 2 jekah, 1 hasta ni. Bila kita rakaat bangun sujud, dia bergerak, dia pendek. Bila kita tunggu sujud, mahyatin di depan. Hak tu tak sah. Nampak dah? Dia kira situ. Dia kira katanya kalau kita bergerak, dia bergerak tak? Kalau dia tak bergerak, tak apa. Dibilaikan seperti sesuatu yang suku tu dia panggil. Abah sah sebenarnya. Dan sekurang-kurangnya sujud ni mengenai setengah dahi akan tempat sujud. Bukan kena semua dahi. Sikit tak apa dah dahi kita kena tempat sujud. Lening kat tengah kat tepi ka. Kena tempat sujud atas jadah, atas lata, atas semi, atas batu, atas mozaik ikut ah. Aku satu turun bawah sikit. Muka tulah dah. Syekh Daud Fatani di dalam kitab Munyatul Musalli memberi takrif hak sekurang sujud itu dengan kata sekurangnya mengenakan suku satu juzuk, suku mana juzuk anggota dia daripada dahi dan suku daripada 2 lutut sikit dah apa dah. Tapi lutut ni bukan buka tak ada kain dah, namun buka lutut tu. Dahi tak apalah dahi tu. Dahi dah berlapik tak boleh. Dan 2 tapak tangan ataupun anak jari. Tak tapak tangan anak tak apa dah. Bating hak dalai lah. Dan perut anak jari. Ni perut anak jari boleh juga. Ataupun jari 2 kaki pada tempat sujud. Jari. Hujung jari boleh. Hujung jari kaki. Kena gitu sikit. Kaya sikit kecil. Yakni disyaratkan sujud itu atas 7 anggota dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, perut anak jari, 2 kaki. Cukup dah tu 7 anggota semua. 7 anggota. Ambil satu dalil lah sebagai khas sujud ni.
Dalil seperti berikut. Kita sebut dua hadis, tapi kita ambil satu. Hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Rasulullah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu." Seorang hamba apabila sujud, ia sujud sertanya 7 anggota, mukanya, 2 tapak tangannya, 2 lutut dan 2 tapak kaki. Lepas tu hadis yang selalu kita ada dengar, hadis yang kedua, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Waktu selalu kita dengar hadis. Disuruhkan aku, Nabi kata, sujud atas 7 anggota, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, hujung 2 tapak kaki. Atraf, hujung tu mana perut dia, kena kepala sikit tak apa dah, tak mesti semua. Bukan nanti kena belakang tak sikit pun tak apa. Dan wajib dibukakan dahinya. Kalau kita katuk belakang, kena buka dahi. Kalau pakai serubai hak besar, kena rapat dengan dahi masa sujud. Ini serubai besar apa bukan Afghanistan tu kan. Kalau sujud tu kena selak naik sikit, tak payah dengan dahi ni. Kalau sujud tekung apa ni, dahi tak dapat digesti kita. Tak tahu kata. Serubai besar tak. Tak ada apa nak wakar-wakar ke serubai besar wakar pun tak masalah tu. Masalahnya sujud tu ya. Tak. Jangan ada berlapik seperti pembalut dan umpam. Ada berlapik tak boleh. Maka tidak sah sujud dengan tersebut. Apa tersebut? Berlapik. Pembalut. Tak boleh. Malaikat bahawa ada tu nak alih sekali lagi dia. Malaikat bahawa ada ia bagi kerana luka. Kalau pembalut luka hal lain dah. Dan masyakah atasnya membuangkan dia akan pembalut yang amat sangat. Masyakah yang amat sangat. Jadi bila masyakah tu dia tajlibut taysir lah tu kaedah dia. Bila susah tu dia akan menarik jadi mudah. Tu kaedah dia. Maka sah sujudnya. Akan satu turun di bawah. Satu juzuk daripada dahinya kepada tempat sujud. Yakni satu juzuk. Tak mesti semua. Kita buka sikit apa. Kita bakal puyuh rapak dahi tapi kita lebih bulat sikit sini. Apa? Berarti puyuh orang Pakistan tak? Ya kerat tajam je. Itu sikit. Tak sama sini puyuh tu. Kalau bakal rapak gitu pun tak apa kena ya. Ya tajam siap dah situ. Mana kau dia buat? Berarti Pakistan India kata tu. Piyah dia tu dia kena wear kat tu kak. Perah dia parah tubuh je, parah tubuh. Allah depan belakang tak ada. Parah tu untuk dahi dah tu. Kita kata fashion bukan fashion untuk dahi dah. Nak kena dahi dah. Berarti piyah buat dia. Kita tak berjabat bakal aku tu. Jadi pakai piyah tu sama belakang dah tak parah. Waktu beda. Hal keadaannya dibukakan. Adakah wajib dibukakan dahi dan lainnya daripada anggota sujud ataupun tak wajib? Jawabnya mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i, iaitu satu riwayat pada Imam Ahmad kepada wajib membuka dahi dan berdempeknya dahi dengan tempat semaya. Nak rapat dan tidak harus sujud di atas tangan baju. Tangan baju luar-luar dah kan. Luar tu bila kita sujud tapak tangan baju tak dahi, tak leh tu. Tak sah. Macam baju lewat Cina dah. Allah tu baju dia tu. Abuh belakang lah tu. Tak boleh tu, tak sah. Dan ekornya, dan tangannya, dan ekor serubai masuk belakang lah tu. Tak boleh belakang tu. Dan kolang suah. Kolang suah tu dia panggil piyah. Piyah lapik dengan dahi tak boleh. Rapak. Tak sah. Ataupun lain pada demikian. Daripada barang yang berhubung dengan dia. Dan bergerak dengan geraknya. Kalau tidak bergerak dengan sebab kita bergerak, tak apa sebut tadi. Kita bergerak, kain serbai tak bergerak, tak apa sujud. Sebab kita buat sejadah. Tapi berhubung dengan kita. Dalilnya Nabi kata, idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi. Bila kamu sujud, maka letakkan dahi kamu pada bumi. Okey, rapat. Makin di mana kita tekan tu sikit. Makna sekiranya kalau kita letak kapah di bawah tu akan dapat bekah kapah.
tu makin dia panggil. Kena berat sikit. Gilik sana dan tak wajib qada semayanya malaikat jika ada di bawahnya najis yang tidak dimaafkan padanya. Tu kena qada lah. Dan tak wajib dibukakan dua tangi. Tangi tak kena buka sebab tu orang tino kalau semaya. Nak pakai sarung tangi tak apa. Pakai jatah pun pakai sarung tangi tempat sejuk lah. Pak salji kan pakai sarung tangi sejuk, tak kena dah buka. Dan dua kaki pakai stocking tak apa. Hanya sunat juga, sunat kita buka. Jadi kita pakai kasut boleh tak apa. Dan wajib dihantar. Dan wajib dihantarkan satu suku, yakni satu juzuk daripada dua lutut. Dan satu suku pada dua tapak tangan. Dan perut anak jari dua kaki. Dan jikalau satu suku pada jari yang satu daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekali pun. Maknanya masa kita sujud kena letaklah anggota yang 7 tu. Hadis tadi tu bawah tu tak sebutlah. Kita tulis saja tu makna dalilnya hadis umil tu makna waktu kita sujud ni kita kena letak 7 anggota maksud itu. Dan wajib bahawa mengenai akan tempat sujud oleh berat kepala, mana tekanlah, yakni diberatkan kepala, ditekankan, tu makna diberatkan kepalanya dengan ditekankan dia akan kepala sedikit, bukan banyak dah. Maksud berat ni bukan dah kena ambil tangan tak atas ni, tekan bukan gitu dah. Mana letak dahi itu kita berat dengan kepala kita sikit, kita atas tempat sujud. Sekira-kira jika ditaruh umpama kapah di bawahnya dan saja kemas, ya, ketika kemas nampak bekas kemas. Kalau hak tinggi itu nampak nipis sikit panggil. Atau panggil kemas. Bawah tu ibarat sadak tu sama lah. Sama lah kita. Kita buat lagi sebut kita. Dan tak wajib ditekan anggota yang lain atas yang muktamad. Dahi yang kena tekan. Kaki tak kena tekan, tangan tak kena tekan, lutut tak kena tekan. Hanya wajib ditetapkan dia. Netak kita tak. Kita maknanya dah kena ada. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepala. Ni syarat sujud dah oyak ni. Masa kita sujud tu syarat kena tinggi punggung daripada kepala dan bahunya. Maknanya kalau kita sujud atas anak tangga tak sah. Sujud atas anak tangga ataupun kita duduk nyata sujud atas meja atas rahak tak boleh tu. Kalau punggung duduk bawah, kepala atas. Tak boleh dah. Atas anak tangga ni mana kita duduk sujud kok letter tu, kalau kok betul tak apa pula tu sebenarnya anak tangga. Tak apa tu. Maka tidak memadai jika ditinggikan kepala daripada punggung, tak sah lah. Ataupun bersamaan kedua lah. Kepala dengan punggung tu sama tinggi, tak boleh kan? Qauluhu bawah tu molek nampak hak muallif tu. Qauluhu maka tidak memadai jika ditinggi ila akhirih. Bahkan jika dengan dia penyakit dengan seorang. Ada penyakit yang tak dapat akan dia sujud sertanya. Malaikat ditinggikan kepala ataupun bersamaan. Orang ni dah satu penyakit. Kalau nak tinggi punggung tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Kalau kaca-kaca sama dengan kepala. Sebab ada penyakit ada. Nasihat memadai sujud. Itu boleh. Sebab dia uzur kan. Makzur. Dan tak wajib ia ada semaya. Tak dah. Dan jika sembuh ia kemudian daripada sekalipun. Walaupun lepas tu 2-3 hari dia sembuh. Tak apa, tak kena qada. Tetapi jika ada ia di dalam perahu dan tak dapat ditinggikan punggungnya kerana sengit. Perahu sengit, tinggi tak boleh. Baca sengit itulah. Tak kerti sengit tak tahu kita nak tak lihat tu sengit. Sengit tak sama. Ataupun lainnya. Seperti zahmah penuh orang. Yakni bersesak-sesak. Ayah nak sujud orang ramah doa. Maka hendak ia semaya atas sekira-kira halnya. Tapi dan wajib atasnya yang ada. Kena semula tu. Sebab nadi dia panggil. Maka dikanaki dengan kata hendaklah ia semaya atas sekira-kira hal itu apabila sempit waktu dan tidak sempit ataupun tidak sempit waktu. Dan tetapi tidak diharapkan dapat sujud atas wajah yang memadai dulu.
Sebab suruh tak boleh buat dah pada keluar waktu. Maka jika diharapkan demikian, ada masa lagi dia kata, boleh kita sujud. Maka wajib takhirkan dia pada dapat. Kau dulu. Tak, tunggu dulu. Kalau kamar doa, dia mau semaya dulu, nanti semaya lagi pula pasal waktu dah lagi ni. Kalau kata semaya dengan ramai-ramai, punggung duk bawah pula, tinggi pala, kita tunggu dulu. Dia mau sudah kalau waktu tu panjang. Dan jangan dikosak mata di atas. Dan jangan dikosakkan dengan sujud akan yang lain daripada sujud. Jadi supaya hak tidak rokok tadi lah. Maknanya kisah tu perbuatan rukun ni mesti kena kosak. Situ lah. Baik kita berdiri, baik kita duduk, baik kita sujud, semua kosak masing-masing. Kalau kosak hal lain tak boleh. Maka jika gugur ia atas muka, apa makna gugur? Tersemai turun dan rebah turun. Jadi betul-betul pak turun ni turun apa molek dan dijadikan dia sujud lalu. Mana turun tak ada kosak dak lah. Dia gelak atas, turun. Bah sujud lalu atau bukan sujud lalu. Tidak memadai, tak sah tu. Sebab turun saat ni bukan kosak sujud dan wajib, maka wajib kembali kepada qiyam. Hak bawah tu kita nak kalam Syekh Daud dalam kitab Burjah dah. Kita pergi hak atas dah. Maka jika sujud ia atas waktu yang tajam. Ni banyak nak jadi kadang-kadang setengah tu. Sujud gah kena dahi. Jika dikesok, tulis turut dia dah tu. Kesok. Beralih. Pindah. Itulah. Jika dikesok akan muka dengan tidak angkat, tidak mengapa. Nampak kau luka juga tu. Mah atas duri. Dia kata ada batang mahir tu. Bah aduh, ada tak boleh lah pakai sana tu. Bah atas duri pak tu, kesok kita pak kanan, kali kiri, kali atas, kali bawah, kali ikut. Tak apa. Sebab kita tak akid dak, tak tambah sujud dia panggil. Dan jika diangkatkan dia akan muka. Kemudian dikembalikan dia. Sujud mula pula. Tak saja, ba' akid, tak semula. Maka jika belum lagi ia tamak ninah, tidak mengapa. Maksudnya derahkan. Selalu tak apa. Dan jika sudah tamak ninah, lama dah, baru akid, tak semula pula, maka mudarak. Sebab apa tu? Kerana bertambah sujud. Itu kena ingat. Ya tafsir tu kena perhati molek saja. Dan sunat dibaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalil ni sama dengan tadi tu. Sebab hadis bawah yang kita sebut tu sama dengan dalil bab rakaat tadi dah. Dan sekurang-kurang kamalnya 3 kali. Dan bahawa membanyakkan doa di dalam sujud. Tambah syukur lah, ada orang lah sujud dia ada doa dia tu. Ada doa dia tu. Mungkin depan dia akan sebut doa tambahlah sujud. Ada depan, tengok. Allahumma laka sajadtu. Tambah doa syukur. Kalau hak rakaat, Allahumma laka raka'tu. Itu. Dan kedelapan duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Padanya pada duduk antara dua sujud. Dan jangan dipanjangkan dia akan duduk tu. Sebab apa? Rukun pendek. Duduk antara dia panggil rukun pendek. Jadi kalau kita duduk panjang tak suruh lah. Tak boleh. Demikian lagi pada i'tidal. Apa demikian lagi? Jangan dipanjang. Tua kazalika. Maknanya i'tidal ni tak boleh kita lama. Kecuali kita nak baca doa kunut. Itu hal lain. Atau dia suruh. Karena kedua itu rukunnya pendek. Maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya, duduk antara pun lama, i'tidal pun lama, lebih daripada zikir yang dituntut padanya. Zikir yang tuntut itu Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, itu zikir tuntut. Masa kita duduk dalam antara.
Kalau lebih pada tu, tengok. Dan lebih daripada zikir yang dituntut padanya qada Fatihah pada i'tidal dan sekurang-kurang tasyahud pada julus pada duduk. Padahal sengaja ia lagi mengetahui jawab masalah hak saningnya batal semaya. Tak ada asal dah, tak ada asal bang. Turun bawah sikit akal satu. Hak duduk antara dua sujud. Di antara rukun-rukun semaya itu ialah duduk antara dua sujud sama ada pada semaya fardu ataupun semaya sunat. Di antara dalilnya kerana sabda Nabi semasjud hatta tatma'inna sajidah. Hadis ni hatu lepas tadi tu dah. Maksudnya sujudlah kamu hingga bertamakninah engkau dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah hingga bertamakninah engkau dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah hingga bertamakninah engkau dalam keadaan sujud. Hadis hak musi usalatah tadi. Ada tulah tu dah. Dan satu hadis lagi ni ada Aisyah radhiyallahu anha berkata ia kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Adalah baginda Rasulullah apabila mengangkat kepala daripada sujud beliau tidak sujud sehingga bersamaan ia hal keadaannya duduk. Hadis terkandam zikru tu lepas mari dah. Dan jangan dikosak bangkit daripada sujud itu akan yang lain. Tadi sebut dah tu. Tapi hak sujud, hak dia bangkit sujud. Kita bangun daripada sujudnya kosak kejut popo lah. Maka jika diangkatkan kepalanya seorang sebab terkejut daripada sesuatu tidak memadai. Supaya lepas sebut tadi ya. Maka wajib ia kembali, ia seorang itu kembali kepada sujud semula, kemudian maka bangkit duduk antara dua sujud semula pula. Habis cakap tu. Dan sunat dibaca padanya, yakni pada antara dua sujud, pada duduk tu lah. Dari sunat dan sunat dibaca padanya, yakni di dalam antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada setengah dia baca tertib kot lain, tak ada apalah. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni. Tukar tak apa tertib. Tapi kita nak yang waris pada Rasulullah. Tengok hadis bawah. Mengikut pendapat fuqaha kita Asy-Syafi'iyah. Sunat berdoa dan istighfar ketika duduk antara dua kali sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Warzuqni tak ada, tambah lagi lah. Dan sungguhnya tidak wajib doa itu kerana Nabi tidak memberitahukan dia kepada al-musi'u salatah. Musi'u salatah tu orang yang sembahyang tak betul tadi lah. Khala' bir rafi' tu musi'u salatah. Makna al-musi'u salatin orang yang jahat semaya. Orang semaya tak kena. Itu musi'u salatah. Dalil disunatkan doa tersebut ni di antaranya hadis Huzaifah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatai Rabbighfirli Rabbighfirli. Tu. Ada ni sikit dia. Ada yang kedua panjang sikit. Hadis Ibnu Abbas berkata ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Hanya panjang sikit. Hanya panjang sikit. Dan ke-9-nya lek sana. Tasyahud akhir rukun semaya yang ke-9. Yang ke-9 tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya dibaca. Ini aqallut tasyahudi dia panggil. Apa paling kurang. Kalau nak cepat-cepat ni lah mudah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu wa tu kalau buat tak apa dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atuha. Sirah hak paling kurang atulah. Dia kira salamun bukan assalamu.
At-tayyibatu salawatut tayyibatu sunat suku dah tu. Dah. Jadi kita dah baca tahiyat gini tu kadang-kadang kita tak tahu hak mana hak sunat, hak mana hak wajib. Tak posah. Tapi kalau nak hak wajib ni ya. Hak ni sikit lah. Turun bawah. Dan yang akmalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Ha tu hak akmal dah. Kena boleh tak baca. Lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dari salamun. Assalamu dengan ma'rifah. Alillah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hingga akhir. Di antara dalil bab tasyahud ni, satu hadis yang kita sebut di sini, dia banyak lagi dah. Karena hadis yang diriwayat daripada Abbas radhiyallahu anhu berkata ya sebagai dalil tasyahud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Fa kana yaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hingga akhir. Dah hingga akhir. Maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan kami akan tasyahud seperti mana ia mengajarkan kami bacaan surah daripada Quran. Surah pun dia ajar. Lepas tu tasyahud pun dia ajar. Adalah ya Rasulullah ni berkata ya mana membacalah at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Jadi artinya hak kita dok baca tahiyat hari ni riwayat hak ni. Nah hak tambah mubarakatus salawatut tayyibat tu. Kita dah baca riwayat hak hadis Ibnu Abbas ni lah. Dia panggil tasyahud Ibnu Abbas panggil. Dan ke-10-nya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alih rukun yang ke-10. Maka sekurang-kurangnya dibaca Allahumma salli ala Muhammadin. Atau apa ni kurang dah tu. Ataupun Allahumma salli ala Rasuli. Boleh juga. Kita tunggu sikit bawah dalil sikit-sikit lah. Selawat ni telah ijma' para ulama' bahawa selawat atas Nabi tidak wajib pada lain daripada semaya. Sebut dah dulu pembahasan selawat lah. Awal-awal kitab. Bahkan tertakyin selawat atas Nabi itu di dalam semaya. Semaya kena baca. Ada kalau dia mau kata marratan fil umuri sekali seumur hidup tu kita bahal lepas dah tu dah. Tu syukur. Kalau semaya ni kena kata dan akhir ni. Dalil selawat atas Nabi di antaranya ayat Al-Quran firman Allah Taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya bahawa Allah dan para malaikat mengucap selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman, hendaklah kamu selawat atasnya atas Nabi. Hendaklah kamu mengucap selamat sebagai mengucap selamat. Lalu tu berkata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala menyuruhkan dengan selawat di atas Nabi dan Zuhri suruh yakni fi'il amal pada sallu tu pada ayat tu menghendaki makna wajib. Sebab tu selawat tu wajib dah semaya. Ya ada kaedah ni al-aslu fil amri lil wujubi. Asal antara bagi fi'il amal tu lil wujub datangkan bagi wajib. Ada kaedah lagi aqallul amri lin nadbi. Sekurang-kurang amal tu dihantarkan bagi sunat. Bila ada sarif yang memaling daripada wajib pergi kepada sunat. Ada korenah dalil suku pula. Kalau dalil suku kena pakai makna sunat, ada makna wajib. Ada makna haruh pada al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, ada juga kaedah dia. Haruh. Macam sepah hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuru fa'ama zuruha. Nabi kata mu ziarahlah kubur wajib ke? Itu ulama kata harus kita ziarah kubur, bukan sunat kita ziarah. Ulama mengatakan harus ziarah berdasar pada kaedah al-amru ba'dan nahyi. Nahi kuntu nahaitukum. Dulu dia larang, lepas tu datangnya suruh, maka memberi faedah akan ibahah. Hukum ziarah kubur duduk di tengah harus. Bahkan ulama dalil lain mengatakan sunat ziarah tu dengan dalil lain pula dia panggil. Dalil yang kedua tu hadis la tuqbalu salatun illa bi tahurin wa bis salati alayya. Ada dia kedua. Tiga dalil selagi depan tu Allahumma salli ala Muhammad satu dalil. Baca sedikit ataupun ala nabiyyi Allahumma salli ala nabi. Boleh tak? Nasaya memadalah. Ke sebelah daripada rukun semaya
dan ke sebelahnya duduk bagi tasyuk dan salawat dan salam. Jadi lafaz salawat bawah tu kita ada sebut tu afdal tu. Akan satu nota kaki tu, dan yang terlebih afdal itu bahawa membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali dengan dalil tersebut di bawah tu. Atau sirah yang paling afdal, ataupun dia panggil salawat Ibrahimiyah dia panggil dah akhir tasyuk. Jadi rukunnya ke sebelah duduk bagi tasyuk dan salawat dan salam. Duduk ni tasyuk tu bahasa sukun dah tadi duduk. Dia tak sah sini. Duduk tasyuk, duduk selawat, duduk salam. Bila rukun juga tu. Dan disyaratkan pada tasyuk bahawa ia mendengarkan dirinya, diri seorang dengan dia dengan bacaan tasyuk. Apa makna? Tahiyat ni syarat kita sendiri yang membaca ni, kita kena dengar hak kita sendiri. Kalau baca kohor sampai kita sendiri tak dengar, serta tidak adanya suara hingabangan di luar, maka tak sah tasyuk kita. Kita baca kita sendiri tak dengar, tak sah. Mana isma'u nafsih, memperdengarkan diri sendiri. Syarat tu, syarat. Seperti segala bacaan yang wajib, Fatihah ke apa semualah, dan mualat. Mana syarat juga mualat tu. Jangan putus. Maka jika diselangi oleh yang lain, celah-celah, tidak dibilangkan dia. Malaikat bagai warid pada yang akmal. Tak apa. Hawana akmal tadi. Jadi wajibnya at-tahiyyatu lillah. Tambah celah tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Hak tu yang panggil yang warid pada yang akmal. Maka tak apa tu. Itu makna warid yang akmal. Dan tidak mengapa jika dibaca ya ayyuhan nabi ditambah mim pada alaika, alaikum, dan wahdahu la syarikalah. Tak apa lagi tu. Tambah sekadar tak apa lagi. Akan satu tu bawa sikit sebagai syarat-syarat baca at-tasyahhud. Di antara syarat-syarat pada bacaan tasyahhud itu iaitulah satu, bahawa memperdengarkan dirinya jika adalah pendengarannya pertengahan. Tak tulilah, kalau kata tengah tulis tak ada payah tahu lah tu. Bahasa orang pula. Yang kedua, mualak bacaan tasyahhud. Maka jika terputus bacaan dengan diam yang lama ataupun zikir yang lain pada dapat tasyahhud, sebatal ia. Bukan batal semaya, batal tasyahhud. Mana dan wajib iadahkan tasyahhud semula. Maya tak atas lagi. Tapi kalau kita tidak iadahkan baca semula, tak sah maya. Cerita dah. Yang ketiga, bahawa membaca tasyahhud dalam keadaan duduk. Masa kita baca. Kalau kita semaya itu kuasa berdiri dan duduk lah. Malaikat mereka yang uzur harus yang baca tasyahhud atas kelakuan yang dia kuasa. Ikutlah tidur lagu manakah atas dia lah. Yang keempat, bahawa adalah baca tasyahhud dengan bahasa Arab. Jangan terjemah tu. Maka jika lemah daripada bahasa Arab, harus baginya, tengok, hak lemah ni lah. Harus baginya menterjemahkan dengan yang mana bahasa pun boleh. Tapi wajib atasnya belajar. Nak mengaji dululah. Mana kalau suk terik, terjemah. Hak tak boleh tadi Fatihah. Yang kelima, bahawa mera'i segala makhraj. Mengikut hukum tajwid lah, akam cara bacaan tu. Dan segala tasdid pada tasyahhud itu. Maka jika mengubah makhraj huruf ataupun buat mudah-mudah pada tasyahhud ataupun salah pada sebutan kalimah serta membawa pada berubah makna, sebatallah tasyahhud itu dan wajib i'adah. Yang keenam, bahawa mentartibkan kalimah tasyahhud. Jangan dia sebuah dulu ni belakang taksir. Teraturlah. Maka jika tidak mentartib padanya tafsir, maka pada tafsir. Jika berubah makna dengan tidak ada tertib, batal semaya. Jika ada seorang itu sengaja, dan jika tidak sengaja maka tak batal. Atau kita buka dalam kitab fiqh manhaji lah. Kitab baru dah tu. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia tasyahhud dengan bahasa Arab dan memeliharakan segala hurufnya dan kalimahnya dan tasdidnya.
Sikit lagi. Dan kedua belah memberi salam yang pertama, yang kedua tak boleh, yang pertama. Sekurang-kurangnya assalamualaikum ataupun alaikumussalam. Yang kedua tak ada beri salam tu. Alaikumussalam tak ada. Sah maya tak ada apa. Cuma pelik ada orang tu. Kalau jadi takmir mula-mula turut lagi, esok tak dah. Gitu budak-budak kata tu. Ya. Ya pandai yang ngaji kitab fiqh. Alaikumussalam. Geger. Apa ni ngaji pun tak wahbi ke? Ya. Kita kena bawa turut orang ramai, tak ada bawa pelik-pelik tu tak. Makan sepuluh orang ramai. Makan kursi tak boleh. Tetapi yang dia ininghan ulama kata makruh. Boleh tapi makruh. Dan tak memadai umpama salamun alaikum dengan nakirah. Tak boleh lah. Alih lah tak ada lah. Turun bawah sikit. Akan satu telah ittifaq ulama Maliki dan Syafi'i dan Hanabilah jumhur ni di atas bahawa salam itu adalah satu rukun daripada rukun semaya. Karena sabda Nabi tahrimuhat takbir tahliluhat taslim. Hadis ni yang kita sebut pada awal-awal dah. Kata Sayyidina Aisyah turun 3 baris, kita baca pitah-pitah. Karena Nabi SAW yakhtimus salata bit taslim, adalah Nabi mensudahi salatnya dengan memberi salam. Itu sebagai dalil. Dan muharrah oleh ulama kita Syafi'i didahulukan lafaz alaikum supaya tadi lah alaikumussalam. Tapi makruh tu, maka memadai alaikumussalam akan tetapi serta makruh. Kata mereka itu ulama Syafi'i ni. Dan tidak memadai assalamu alaihim, tak sah. Alaihim tak sah. Dan tidak batal dengan dia semaya, cuma kena ulangi sebulan. Maya tak atas lagi. Kerana bahasa ia ialah doa bagi yang gaib. Kita nak yang kita. Dan tidak memadai juga assalamu alaika, assalamu alaikuma, tak sah tu. Salami alaikum, tak boleh kak. Kita fa' ya mutakallim. Salami. Bukan baca sulama, sulama nak sendi. Salami. Nama sendi atas kamu. Bukanlah kamu sulama, mana sendi. Bukan salami. Dan salamullahi alaikum. Tak boleh belakang tu. Maka jika sengaja demikian itu serta mengetahui dengan hari. Dah tahu dah kata tak boleh tapi kacau juga. Batas semaya. Itu rusaklah lah. Dan tidak memadai juga. Salamun alaikum supaha. Disebut oleh Mata Sya'brah. Sebagai rukun yang terakhir, rukun yang ke-13, tertib segala rukun seperti yang tersebut. Akan satu turun di bawah. Mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i, kita utama sekali, dan jumhur ulama, mereka berkata, tertib itu rukun. Apa tertib? Iaitu dengan bahawa mendului niat atas takbiratul ihram. Teratur lah mudah-mudah kata. Takbir di atas Fatihah. Fatihah di atas rokok, rokok atas mengangkat pada rokok, i'tidal di atas sujud, sujud di atas salam, maksud atas sebelumlah sujud, sebelum salam, dan tasyahud akhir atas salawat dan Nabi, itu tertib. Dan keadaan tertib itu rukun di sisi jumhur ulama, dan juga seperti berkata ulama Syafi'iyah bahwasanya mereka yang tinggal tertib dengan sengaja seperti sujud seorang sebelum rokok batal semaya dengan ijma' ulama. Tak boleh ya? Kerana bermain. Dan jika terlupa daripada tertib, masa tak ingat, maka bagian yang ia buat kemudian pada rukun yang ditinggal itu adalah lagu. Mana kena buat semula. Kerana jatuhnya pada bukan tepat. Maka jika ingat akan rukun yang ditinggal itu sebelum daripada sampai seumpama rukun hak tinggal tadi, hendak ia mendatangkan rukun itu dengan segera. Buat selalu. Buat selalu. Maka jika mentakhir ia batas semaya. Alamak. Dan jika yakin pada akhir semayanya akan tinggal sujud. Akhir semaya. Daripada rakaat yang akhir. Belum wisalah lah. Dan saja sujud ia. Sujud. Dan hendaklah i'adah baca tasyahud. Tahiyat kena semula. Jadi kena ulangi semula lah tu. Dan jika ada sujud yang ditinggal itu pada rakaat yang lain daripada rakaat akhir. Macam ni sujud tinggal rakaat akhir. Kalau sujud hak rakaat yang kedua, dia kata. Ataupun sok ya. Adakah tinggal sujud itu rakaat yang akhir ataupun lain? Lagu mana hak ni? Dan saya lazim membuat satu rakaat. Tambah satu rakaat. Bukan sujud saja dak lah.
Sama suku. Dan jika bangkit berdiri kepada rakaat yang kedua, dan ingat ia bahawa ia tinggal satu kali sujud daripada rakaat pertama. Lelan ni rakaat yang kedua dah, tapi dia ingat rakaat pertama tak sujud sana. Maka jika ia duduk kemudian pada sujudnya, ia telah bangkit berdiri daripadanya sekalipun duduk istirahat. Dan ia segera pada berdiri. Dan jika ia belum duduk, hendak ia duduk pada tamak ninahnya. Lepas tu kemudian sujud. Dan sujud semula lah. Habis dan jika ingat seorang tinggal satu rukun kemudian daripada saleh, dia sudah bersaleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Teringat baik katanya, tinggal satu rukun. Lagu mana semaya? Maka padanya tafsir. Jika ada rukun itu niat ataupun takbir, batal semaya. Tu nak buat semula lah. Kita sudah dah semaya. Tu ingat, siap tinggal rukun. Rukun tu apa? Kalau niat dengan takbir, punah semaya. Kena buat semula. Dan jika ada rukun itu yang lain daripada keduanya, tinggal rokok tadi, tinggal sujud tadi, hendak membina ia atas semayanya dulu. Masuk semaya semula, sambung semula. Tak ada nak takbir tu. Jika hampir percaya. Kosak kata masuk semaya, sambung semula. Serta tidak mendatang dengan perkara menafikan semaya, seperti sentuh najis masalah. Kalau sentuh tak boleh lah. Dan tak mudarat membelakangkan kiblat. Kalau dah pusing kiblat tak apa. Boleh kita bina lagi semaya kita sambung semula. Jika pendek boleh masa pada uruh. Dan tak mudarat juga bercakap. Kita kecek sepatah dua pun. Siap. Tak ditinggal rakaat yang kedua. Maka masuk selalu dalam semaya. Bina semula. Ketika bina semula, tambah semula lah. Lepas rakaat yang kedua kita ingat lah. Jika sedikit pada uruh juga. Dan jika panjang percaya pada uruh, ni tak ada kena kejap dah. Lama dah ni. Dan saya hendak dimulai semaya semula. Kena buat semula dah tu. Masalah kita yakin kita ingat. InsyaAllah kita sama lepas zuhur. Faslun fi sunanis salah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana ftul arifin wa qulubana ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.